Pandemik COVID-19 merupakan sebuah tragedi yang telah menyebabkan dunia berada dalam keadaan panik dan ketakutan. Kes-kes kematian yang kian meningkat menimbulkan kerisauan terhadap masyarakat. Lagi-lagi golongan tua, kanak-kanak dan komorbid. Namun begitu, peradaban manusia telah membuktikan bahawa kita mampu menangani sebarang wabak penyakit sejak wabak tuberkulosis, H1N1 dan kini COVID-19. Setelah 2 tahun menangani cabaran COVID-19, kita telah berubah kepada norma baharu. Namun, kita tidak boleh leka untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga mencegah jangkitan. Begitulah matlamat kami sebagai sukarelawan untuk menyediakan peringatan terhadap masyarakat sekeliling untuk terus mengekalkan keselamatan masing-masing. Sebagai tanda keprihatinan dan peringatan, program kesukarelawanan kami iaitu We Care UPSI telah dilaksanakan dengan mengedarkan health kit di kawasan penempatan ahli kumpulan masing-masing. Akan meneruskan dengan objektif bagi program kami ini. Program kami ini telah dilaksanakan mengikut beberapa objektif yang telah kami tetapkan. Yang pertama, program ini bertujuan untuk menyumbangkan kit kesihatan kepada tempat umum, tempat ibadah, sekolah dan jiran tetangga. Dan objektif yang kedua pula, program kami ini dilaksanakan bertujuan untuk membuka minda komuniti dalam menjaga kesihatan diri. Dan objektif yang ketiga pula adalah untuk menerapkan rasa simpati, prihatin dan kesukarelawanan dalam diri untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada 2 Mei lalu, saya wakil kumpulan 3 untuk kesukarelawan pergi membeli face mask di Rumah Amal Kulim. Rumah Amal Kulim ini terletak di Kulim, Kedah. Tujuan saya membeli face mask di Rumah Amal Kulim ini kerana pada masa itu Rumah Amal Kulim mengadakan pembelian sambil menderma, di mana keuntungan yang mereka dapat daripada pembelian face mask ini akan masuk ke tabung Rumah Amal Kulim. Rumah Amal Kulim ini adalah satu tempat di mana kanak-kanak istimewa menjalani persekolahan. Rumah Amal Kulim ini mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat pertama iaitu taska, peringkat kedua sekolah dan juga peringkat 3 kemahiran. Kemahiran yang mereka adakan iaitu yang pertama ada 3 kemahiran. Yang pertama iaitu kemahiran perkebunan, kemahiran memasak dan juga kemahiran tenunan. Sekolah Rumah Amal Kulim ini sudah lama beroperasi. Jadi selepas saya berfikir, saya menggunakan Sekolah Rumah Amal Kulim ini untuk saya membuat pembelian face mask, di mana dengan pembelian itu saya dapat membantu menderma di Sekolah Rumah Amal Kulim. Lepas itu Puan Rina membawa saya untuk mengelilingi Sekolah Rumah Amal Kulim untuk melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak di Sekolah Rumah Amal Kulim itulah. Jadi saya sangat terharu, saya sangat berbangga dapat membantu Rumah Amal Kulim walaupun tidak banyak, tapi dapat membantu juga dengan pembelian 8 face mask yang telah kami beli dari Rumah Amal Kulim. Selepas pembelian pelitup muka melalui daripada wakil kumpulan kami, wakil tersebut telah mengepos semua pelitup muka ke alamat kawasan ahli kumpulan yang lain. Kit kesihatan ini telah diedarkan di kawasan yang berbeza, iaitu di Kuala Ketil, Kedah, Shah Alam Selangor, Kop Kulim, Kedah, Kangar Perlis, Tanjung Malim Perak dan juga Beluran Sabak. Hal ini kerana keadaan yang masih tidak mengizinkan dengan norma baharu, iaitu untuk memutuskan rantaian penyakit COVID-19, maka kami tidak dapat melaksanakan program ini secara bersama dengan ahli kumpulan yang lain. Saya akan membentangkan anggaran kewangan. Pendapatan diperolehi daripada sumbangan ahli kumpulan sebanyak RM646 dan membeli 5 barangan, iaitu Ziploc bag yang berharga 24 sen untuk sekeping, pelitup muka yang berharga 26 sen untuk sekeping, sanitizer yang berharga RM1.20 untuk sebotol, sabun mini yang berharga 38 sen untuk seunit dan juga stiker yang berharga 15 sen untuk seunit. Kesemua 5 barangan ini dibeli dengan jumlah 200 unit setiap barangan. Maka jumlah keseluruhan untuk pembelian kelima-lima barangan tersebut ialah RM446.
Lebihan kewangan sebanyak RM200 digunakan untuk bayaran postage atau bayaran penghapusan setiap barangan yang dibeli. Dan ia menjadikan jumlah pembelanjaan sebanyak RM646. Saya akan memperjelaskan tentang tentatif program pada 16 dan 17 Mei 2022. Pada 16 Mei, ahli kumpulan kami, Nur Anis Atira, akan mengagikan health kit ini di kawasan Kuala Ketil, Kedah bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Pada 8 pagi, saudari Anis akan bersiap sedia. Pada 8.30 pagi akan bergerak ke lokasi. Seterusnya pada 9 pagi akan tiba di lokasi dan berkenalan dengan penduduk pada 9.30 pagi. Pada 10 pagi pula, acara pengagihan health kit ini akan dilaksanakan sehingga 12.30 hari dan sesi bergambar sebelum pulang pada jam 12.30 tengah hari. Pada 17 Mei pula, ahli kumpulan kami, Ahmad Wafi, akan mengagikan health kit ini di kawasan Shah Alam, Selangor dari jam 8 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Pada 8 pagi, saudari Wafi akan bersiap sedia dan akan bergerak ke lokasi pada 8.30 pagi dan akan tiba pada 8.45 pagi. Kemudian pada 9 pagi akan berkenalan dengan penduduk serta menerangkan tujuan program ini dilaksanakan. Pada 8 pagi pula acara pengagihan health kit akan dilaksanakan sehingga pukul 12.30 hari dan sesi bergambar sebelum pulang pada jam 12.30 tengah hari. Seterusnya, pada 18 dan 19 Mei, Syamir di Kopulim Kedah manakala Rohayati di Kangar Perlis telah menyerahkan health kit ini. Pada seawal 8 pagi, mereka telah berkumpul dan menyediakan bahan di tempat masing-masing. Pada pukul 9 pagi, mereka telah tiba di lokasi sekaligus berkenalan dan beramah mesra dengan penduduk. Mereka juga mengadakan gotong royong dan pengagihan health kit. Akhir sekali, sesi bergambar sebelum bertolak pulang pada pukul 12 tengah hari. Saya akan membentangkan tentang tentatif program bagi Nurul Huda dan Siti Norliana. Mereka menjalankan program ini di Tanjung Malim, Perak pada hari 20 dan 21 Mei. Pada pukul 8 pagi, mereka menyediakan bahan. Pada pukul 8.30 pagi, mereka menuju ke lokasi mereka. Perjalanan mereka adalah 5 minit. Pada pukul 8.40 pagi, mereka adalah sesi berkenalan dan beramah mesra. Sampai 9.30 pagi, mereka menerangkan tentang program kita dan mengagihkan health kit. Pada pukul 11 pagi adalah sesi bergambar sebelum mereka pulang. Pada 12.30 hari, mereka sudah pulang. Pengagihan health kit pada 22 Mei 2022 yang diagihkan oleh wakil kumpulan kami di Beluran, Sabah. Untuk tentatif pada hari tersebut, jam 8 pagi berkumpul dan menyediakan bahan. 8.30 pagi menuju ke tempat program yang ditetapkan. 9 pagi tiba di lokasi. Kemudian jam 10 pagi, wakil kumpulan kami akan bergotong royong dengan penduduk serta pengagihan health kit. Setelah selesai, jam 12 pagi, wakil kumpulan kami akan melakukan sesi bergambar dengan penduduk sebelum pulang. Setelah selesai, jam 12.30 pagi, bertolak pulang ke kediaman. Kumpulan kami juga ada menyediakan video montaj pembahagian health kit ke kawasan masing-masing. Kesimpulannya, aspek sukarelawan adalah suatu nilai dan amalan murni yang perlu diterapkan ke dalam jiwa anak-anak muda belia kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, untuk melahirkan sukarelawanan yang berkualiti bukanlah mudah. Aktiviti kesukarelawanan iaitu health kit donation ini telah membantu menggalakkan individu untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan pemberian pelitup muka atau face mask dapat mengelakkan penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuklah COVID-19. Pelitup muka boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti atau untuk mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain.
Namun, penggunaan pelitup muka haruslah diamalkan bersama dengan penjagaan kebersihan tangan dengan kerap, penjarakan fizikal yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain.